Assalamualaikum warahmatullahi motivasi pagi hari ini bicara tentang kekayaan, kebahagiaan dan kejayaan. InsyaAllah untuk pagi ini kita bersembang tentang topik mungkin ramai nak tahu, mungkin ramai nak bincang, mungkin ramai nak bicara. So kepada anda yang menonton, saya Ustaz Hakim Muhammad Nos, Hakim Avengers. Fokus saya dalam memberi nasihat Muslim majoriti di seluruh dunia. Dan semalam baru saya live dengan beberapa kawan-kawan tim saya dan juga di Facebook Tuan Haji Asri, Faradiba dan sebagainya. Okay, hari ini saya nak minta tuan-tuan semua untuk share dulu posting ni. Mudah-mudahan dia menjadi saham akhirat kita. Man dalla ala khair fabihi misli fa'ilin ajiri, fabihi misli ajrin fa'ili, maka baginya pahala orang yang buatnya. Okey, tekan butang share dulu sebelum kita mulakan lagi. Alright, so boleh dengar tak suara saya ni? Mudah-mudahan dia memberi manfaat lah pagi ni. Okey, cerita pagi ni ialah nak bercerita tentang beberapa perkara yang mungkin orang ramai nak tahu. How to be rich kan, dalam keadaan mungkin ada yang tengah terganggu bisnes, mungkin ada tengah duduk kat rumah dan sebagainya. So tolong tekan butang share. Ada nak cerita beberapa perkara yang penting dalam untuk menjadi seorang kaya. Kenapa kaya saya sebut pagi ni ialah berkaitan dengan juga sambung lepas kaya lah bahagia dan juga berjaya. Okey, gini ada satu cerita mukadimah kepada live kita ni. Terima kasih yang menonton ya. Mukadimah kepada yang cerita saya ni. Jadi ada satu keadaan, ada satu cerita. Ada seorang nelayan ni, dia pergi laut, dia tangkap ikan. Kemudian lepas tangkap ikan, dia pergi ke darat lah, jual ikan. So dia tengok nelayan ni pelik sikit berbanding nelayan lain. Nelayan biasanya sampai ke petang. Tapi nelayan ni pagi sampai tengah hari dah balik lah. Dalam 3-4 jam dia pergi ke laut. So yang ada seorang macam CEO syarikat lah datang ke tepi pantai tu, jalan-jalan dengan keluarga dia, tengok kenapa nelayan ni pelik sikit, orang lain semua balik petang, dia balik pagi, balik tengah hari. Kan. Okey, waalaikumsalam. Rizal Malati, sihat. So dia tanya pada nelayan ni, kenapa buat macam ni, kenapa tak sampai ke petang pergi tangkap ikan. So nelayan ni pun jawab, saya sebenarnya kerja saya sehari 4 jam je, tak lebih. Selebihnya saya nak duduk rehat kat rumah dengan anak-anak, dengan isteri, sama-sama santai, ada tengok laman, berehat lah kan. Duit dia dah cukup dah dengan apa jualan ikan tersebut. So yang si CEO ni pun kata, okey gini, apa kata you buat apa yang saya plan ni, pergi tangkap ikan banyak-banyak sampai ke petang, sampai ke malam, kumpulkan duit selama sebulan lebih, kumpulkan duit, kemudian beli lagi boat lain untuk kembangkan lagi boat peniaga nelayan ni, hire orang pula. Lepas tu dapat duit lagi banyak, kena buat satu perusahaan lain pula kan, perusahaan lain pula untuk menjual ikan yang kita tangkap. Mana bukan ikan yang kita tangkap je, ikan nelayan-nelayan pun boleh dijual, dikumpul setempat dan dijual. Kemudian lepas tu kembangkan lagi, bukan sekadar jual ikan, buat produk berdasarkan ikan pula. Dan lepas tu buat jadi distributor setiap negeri dan seluruh negara. Okay. So insyaAllah dalam masa terdekat ni akan menjadi seorang kaya raya, tu boleh pencen rehat dengan anak isteri. So dia tanya balik pada CEO ni, nelayan ni teruja kan, wow bestnya. Okay, saya nak tanya, berapa tempoh masa yang tuan rasa boleh jadi kaya macam tu, boleh rehat balik? Kita tak nak tempoh 15 tahun yang tu lah, insyaAllah kan. So nelayan jawab, saya perlu tunggu 15 tahun untuk dapat momen berehat dengan anak isteri kan. Bila minum petang dengan anak isteri, dalam keadaan yang sama, saya dah pun mendapat benda itu pada hari ini kan. Nak tunggu 15 tahun untuk dapatkan momen tu, sedangkan mungkin masa tu anak saya pun dah besar, anak saya pun dah tak boleh main dengan saya sekarang ni. So nelayan pun tinggalkanlah si CEO tadi terkebel-kebel kan. Alright, jadi pengajaran cerita ni macam ni. Sebenarnya dua-dua tu betul. Pertama ialah satu orang ni sangat menghargai masa dengan family. Satu lagi ialah faham bahawa family juga dapat dibahagiakan dengan kewangan ataupun boleh diberikan kesenangan lah. So kat mana titik persamaan ataupun titik perbincangan dalam kedua watak ni kan, nelayan dengan CEO ni. Yang mana tu betul, CEO ni most of the time tak ada masa dengan family kan, sibuk dengan bisnes dan sebagainya. Tapi dia seorang kaya, jutawan. Tapi yang nelayan ni dia tak ada masa, dia banyak gila masa tapi dia miskin. Dia duduk rumah yang sederhana, kecil dan sebagainya.
So kalau kita tengok dari konsep ini, soalan ni bagaimana pemilihan yang patut kita buat. Kita nak pilih masa yang banyak dengan family ke, ataupun kita nak duit yang banyak? Cuba komen sikit yang menonton ni. Dila Azuri, Muhammad Afandi, Azmi Raif. Okay, cuba komen sikit. Pandangan anda siapa yang betul? Yang buat duit banyak ke, ataupun dia cukup okey dengan duit yang dia ada, dan sebagainya. So saya akan ceritakan beberapa perkara penting, tips-tips mudah untuk bagaimana you boleh bertindak lah. InsyaAllah. Ada tak sebagian komen? Yang mana satu yang perlu menjadi prioriti utama kita? Cari duit untuk dapat rezeki banyak, jangan jadi kaya raya, tapi mungkin drawback dia lah, masa tak ada, ataupun cukup dengan apa kita ada sekarang ni. Mungkin kita ada banyak masa lebih lah. Okay, Adila Azrin kata nak masa bersama keluarga. Okay, Sufian Hashim, terima kasih menonton. So mana betul? Nelayan tadi betul ke? CEO tadi betul? Reality check memang betul. Kebanyakan masa orang-orang berniaga ni adalah orang yang sibuk lah, masa ni tak ada dengan family kan. Kalau ada pun sangat sikit masa dia. Reality check memang nelayan pun ada, kebanyakan masa peniaga-peniaga ni memang ada banyak, ataupun mereka yang tidak banyak duit ni, kebanyakan kelihatan banyak masa lapang. Tengok kedai-kedai kopi mendam dan sebagainya. Kebanyakannya kalau orang yang duduk kerja relax lah kan, dia banyak masa bersama dengan kawan-kawan dia. Okay, so jawapan dia apa dia agak ni? Apa yang kita kena pilih? Nak pilih masa ke? Nak pilih duit? Sebab kalau orang kaya, akhirnya lepas pada duit banyak tu nak apa nama? Nak spend duit tu dengan siapa? Dengan family kan? By the time dia nak spend duit dengan family, anak dia pun dah besar, anak dia pun tak nak duduk dengan dia. By the time nak dengan family, isteri pun mungkin dah jauhkan diri. Macam mana? Okay, Farizul Raslan kata masa keluarga lebih bahagia, keluarga bahagia rahmat melimpah hidup berkat. Adila Azrul kata saya pilih masa, hidup macam nelayan. Tapi masalahnya kalau pilih nelayan ni jadi miskin, duit tak banyak kan, duduk kerja 4 jam sehari kan, dia tak nak spend masa macam nak. Jadi yang mana tu betul? Yang mana tu betul tak pilih? Sebab ramai orang sebut kat saya nak jadi jutawan Ustaz, tolong sumpah saya jadi jutawan. By the cost untuk jadi jutawan ni, ada antara benda yang kita mungkin terpaksa korbankan ialah masa kita. So ini satu sembang-sembang pagi, bincang pagi, yang mana tu betul-betul you really nak your big why. Azaini Abdullah kata Abdullah syukur dengan apa yang ada, masa dengan keluarga. Jenis Zakiman kata duduk betul, as long niat untuk reda Allah, okey je. Tapi soalannya, kenapa ramai yang kata nak jadi kaya? Kenapa ramai nak jadi jutawan? Saya tanya kat sini, siapa nak jadi jutawan? Siapa nak jadi kaya? Siapa nak jadi orang yang banyak duit, banyak harta? Okay, sementara dapat jawapan tu, tekan button share tu boleh tak? Sebab selepas ni saya akan cerita apakah cara nak jadi jutawan, ataupun cara nak jadi kaya, ataupun cara nak lebih banyak masa, lagi bahagia. Kan? Hafiz Aziz Adila Azrin kata, bila hati bahagia, kita rasa cukup. Okay, kalau rasa cukup, kenapa ramai kata nak jadi kaya? Nak kaya, maknanya belum kaya lah tu. Nak jadi jutawan, tapi belum jutawan. Tapi antara trade yang kita kena buat ialah masa. Sanggup tak hilang masa. Jadi kat sini persoalan yang menjadi basic kepada life kita pagi inilah, hidup macam nelayan yang mungkin masa banyak tapi duit tak ada. Ada pun seorang jutawan CEO yang mana ambil masa sampai 15 tahun ataupun 10 tahun bekerja keras untuk membangunkan business empire. So dia boleh ada karyawan yang bekerja untuk dia, duit bekerja untuk dia. Dalam masa yang sama dia boleh pension dan duit ada. Tapi masa dah tak ada, hilang masa 10-15 tahun. Mana kita nak pilih? Okey, jadi jawapan kepada persoalan ini adalah kita kena ada keseimbangan. Itu jawapan dia. So duduk betul, maksudnya orang yang ada masa pun ada, yang ada duit pun ada. So macam mana nak ada keseimbangan? So ini yang saya nak share, rahsia dia ialah you jangan jadi jutawan, jadi orang kaya yang bekerja untuk duit. Ada cerita yang kedua. Sebab dengar cerita kedua. Cara yang sebenarnya, cara nak jadi bekerja untuk duit, bukan kita bekerja duit bekerja untuk kita. Betul. Macam mana cara Siti Nadia kata, kedua-duanya betul, masakan family pun nak, kaya pun nak. So macam mana nak buat? So macam mana nak ada keseimbangan? Dia ada kaedah dia, ada ilmu dia, ada rahsia dia. Yang ni saya nak share pagi ni. Tolong tekan butang share ramai. Sebab cerita yang kedua, cerita tentang seorang miskin dengan seorang kaya. Orang miskin ni berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia tengok ada seorang jiran dia, jiran dia orang kaya, doa. Dia kata, ya Allah, bagilah orang kaya ni kan, bagilah orang kaya ni miskin sama macam aku juga. Dia ni tak adil kan, dia dah kaya, aku ni miskin. Cuba kalau tengok sama-sama miskin dengan aku,
tengok dia boleh jadi kaya tak, ataupun macam mana kehidupan dia. Jadi nak jadikan cerita dia cerita rekaan kan, tapi nak bagi faham orang kaya ni pun jadi miskin, sama miskin dengan orang miskin yang doakan dia tu kan. Dan orang miskin ni kerja dia adalah melombong batu ataupun memecahkan batu bukit dan dijual batu bukit tersebut. Alright. Jadi orang kaya tu pun jadi miskin sebab orang bagi aku jadi miskin sama macam orang miskin yang doakan dia miskin tadi. So dalam keadaan macam tu, orang miskin tadi kerjanya adalah melombong gunung untuk dapatkan batu. Orang kaya pun yang jadi miskin tu pun dia kena buat kerja yang sama. So apa yang dia buat ialah dia orang ni pergi ke gunung yang sama tapi side yang berbeza lah. Gunung side sini, side sini. So yang orang miskin yang sedia ada panggil orang A lah. Yang orang kaya jadi miskin jadi B. Jadi A dengan B pun membunuh. Yang A ni, yang miskin ni pergi gali batu sampai tengah hari, dapat hasil, balik rehat kan. Jual hasil tu petang tu rehat, esok kerja lagi, benda yang sama dia buat setiap hari. So yang B tadi, orang kaya tadi, apa dah jatuh miskin, apa dia buat? Dia pergi buat macam orang kaya, orang miskin tak? Cuma dia tak berhenti tengah hari, dia pergi sampai ke petang. Dia kumpul usaha dia simpan sikit, dia simpan sedikit, kemudian dia jual hasil jualan, dia simpan sikit, yang selebihnya dia berjimat dengan keluarga dia, makan sikit-sikit. So hasil simpanan dia selama sebulan, dia kerja sama teruk, sama payah sebulan. Tapi hasil simpanan selama sebulan, apa dia buat? Dia pergi beli cangkul baru. Soalannya, kenapa dia beli cangkul baru? Sebab cangkul yang pertama, yang masa sebulan dia guna tu dah mula tumpul kan, dah mula tak kuat. Dia beli cangkul yang lebih power, so hasil lagi banyak kan, hasil lagi banyak. So bulan kedua pun sama juga, hasil banyak tapi dia maintainkan dia punya lifestyle, maintainkan lifestyle dia, dan pembelanjaan dia masih sama, tapi simpanan makin banyak, simpanan makin lagi hebat. So apabila dengan simpanan lagi banyak, masa bulan ketiga dia pergi cari seorang pekerja, kan ada 2 cangkul tadi kan, ada upah pula pekerja. The best part untuk upah pekerja ni lah, dia tak bayar gaji awal, di hujung bulan baru bayar gaji. So sebulan tu dia bekerja bersama dengan pekerja dia, ajar macam mana nak cangkul bukit kan. So dia buat kerja berdua kan. Hasil dia tadi daripada 1 tong saja hasil setiap hari, dia jadi 2 tong setiap hari, maka hasilnya berganda kan, dia punya hasil berganda. So sama juga, lifestyle dia masih sama, dia tak ada ubah, upgrade lifestyle dia. Dia punya keuntungan dia mungkin bertambah, tapi dia maintain lagi, makan benda yang sama, hidup dia simpan lagi, berjimat lagi. So bayar gaji pekerja, dapat untung besar lagi. Apa dia buat dengan duit banyak tu? Dia beli handphone ke? Dia beli kereta baru ke? Dia beli rumah besar ke? Tak. Apa yang dia buat oleh si B ni, dia pergi beli lagi cangkul lagi dan pergi cari pekerja lagi. Dia buat benda yang sama berulang kali sampailah bulan yang ke-6. Pekerja dia makin ramai. Bila pekerja makin ramai, hasil makin besar, dan dia sudah boleh membeli pula satu traktor untuk menyangkul pula gunung tadi. Okey, Fazli stop lagi. Menyangkul lah. Jadi pekerja-pekerja tadi tu boleh buat kerja, tapi sekarang dah ada traktor, makin besar lah hasil dia. Hasil dia makin besar, dan dapat result tu, dia masih lagi maintain lifestyle dia kan. Sebenarnya selepas tu dia pula membina pula kilang perusahaan batu. Tadi dia jual pada kilang lain, sekarang dia buat kilang sendiri pula. So dia buat kilang sendiri. So dia minta pula orang-orang yang bekerja dengan dia daripada awal tu untuk menjadi manager kepada kilang dia, dan mencari ramai customer untuk beli produk daripada batu-batu tadi. So bayangkan, dalam tempoh setahun, orang yang miskin yang A tadi tu, dia masih lagi bekerja sama, bekerja buat benda yang sama. Kalau gali-gali lagi sampai tengah hari, petang rehat tidur. Kemudian selepas tahun, dia pergi the other side of the gunung, tengok yang kawan yang didoakan miskin tu dah jadi kaya balik. So sebenarnya penganjaran pada cerita ni ialah, orang kaya ni jadi kaya balik, it's not because dia punya fate ditentukan oleh orang lain, tapi dia menentukan nasib dia sendiri. La yaqal innama la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi orang kaya tadi, dia buat kerja apa? Dia buat kerja smart. Dia buat kerja yang sangat bijak. Yes, walaupun pada peringkat awal dia kena berusaha balik, sama susah macam orang miskin tadi, tapi dalam masa sama dia mempunyai mindset untuk mengubah diri dia dan menggunakan formula-formula kekayaan. Apa dia formula kekayaan? Ini yang saya nak bincangkan pada pagi ni. Bayangkan dalam tempoh setahun, dia dengan family ada, duit pun ada, dan juga boleh memberikan rezeki lebih banyak kepada orang-orang lain, pekerja-pekerja dia. Waalaikumsalam. Darul Syaidatul Husna Zubair Rohani Pilus kan, Haji Asrif pun ada sekarang.
So begitulah mindset orang kaya. Mindset orang kaya macam mana? Orang kaya ni dia bila ada satu masalah atau cabaran yang berlaku, sama ada dia plan ataupun tak plan cabaran tersebut, bila hadapi dia tidak ada masalah untuk dilihat masalah cabaran itu bukan sebagai masalah, tapi sebagai peluang dia, dan dia memulakan konsep-konsep kekayaan. Dia ada kaedahnya, leverage dan sebagainya. So Adil Azlan tanya bagaimana nak ada keseimbangan bekerja dengan bijak. Betul. So kita buy others time, buy people time. Ini ilmu yang mahal saya nak kongsi pada hari ini. Kita semalam saya live dengan Haji Asri. Saya beritahu semalam saya sendiri sedang jalankan lebih kurang dalam 11 ke 12 bisnes. Saya list balik rupanya dah cecah kepada 15 buah bisnes yang saya sendiri jalankan dalam musim PKP ni. Kemudian dalam masa sama Haji Asri berkata, Ustaz, saya pun sama. Semalam saja saya ada 4 bisnes saya. Saya dah jual semua bisnes saya. Rupanya dia buat saham. Dia beli saham dekat BSKL, dia beli syarikat tu punya saham, mana dia miliki bisnes tersebut. Ada lagi bijak, tak payah bekerja, dapat duit dan untung. So itu konsep yang saya nak terapkan dalam pemikiran kita. We must not work for money, make the money work for us. Mindset ini mesti kena ada dalam kita punya pemikiran. If you want to become an entrepreneur, if you want to become an investor, sebagai seorang usahawan ke, sebagai seorang businessman ke, sebagai seorang pelabur ke, mindset usahawan ataupun mindset orang kaya, jutawan yang ada, they never do that. Bila dapat satu idea, dia takkan buat benda tu saja seorang lagi. Dia akan fikir, siapa nak buat benda ni? Haji sebut, beli jual bisnes, kan? So kat sini saya nak ajar konsep dia. Kenapa saya bulan ni saya dimulai buat bisnes. Saya baru semalam buat bisnes tadika online. Ada bersama dengan 15 kawan-kawan. Kemarin saya dapat deal, saya buat bisnes kurma sekarang ni, kan? Lepas tu kita ada bisnes lagi, macam-macam bisnes. Tapi saya punya konsep bisnes, keuntungan saya sedekah ke orang. Tak kisahlah, itu masa saya punya pandangan lah dengan apa hasil untung tu, kan. Tapi itu bisnes yang saya buat, kan. Saya ada buat pasar malam, bazar Ramadan punya bisnes. Ada banyak lah bisnes yang saya senang buat sekarang ni, masya-Allah tabarakallah. So daripada bisnes-bisnes ni, sahabat saya call semalam dekat Sejal Lebih, sahabat saya, lelaki soleh, Ustaz, mana Ustaz buat benda-benda ni semua? Sibuk ni. Macam mana Ustaz buat? So jawapan saya, when you have idea, don't fikir how to buat benda tu. Fikir who, siapa yang you nak bagi benda ni buat. Itu konsep dia. You must work as a team. Jadi macam konsep usaha saham tadi, konsep dia work as a team tu, kan. Ada satu kumpulan yang pakar yang melaksanakan bisnes kita bagi modal buat bisnes dan dapat keuntungan daripada dividen, jual beli saham. Itu contoh paling mudah lah. Tak faham tentang konsep ni, kalau kita dalam konsep untuk menjadi seorang yang bahagia, kan, kaya, bahagia dan berjaya. Untuk bahagia ni, you kena pandai untuk beli masa orang lain, kena pandai untuk agihkan tugasan. Ada orang buat kerja ni, ada orang kerja ni, dan trust the process. You buat bacaan, okay, ada benda yang mungkin tak jadi seperti mana you rancang, so okay, it's okay, kan. So saya tengok Richard Branson, salah satu seorang usahawan yang terkenal kat dunia ni, dia buat Virgin Alliance. Bukan sekali Virgin Alliance, macam Virgin dia buat Virgin Accord lah, Virgin sekian-sekian dan sebagainya. So semua di syarikat yang dia buat tu, semua di run ke, dia bawa kat terbang ke, dia menyanyi lagu ke, tak. Dia all a man behind the wheels, kan. Dia hanya drive saja, yang bekerja dia, roda dia, engine dia, kan. Semua yang buat kerja ni adalah team. So sekarang ni saya nak bagi tahu kepada anda, ada benda yang boleh kita buat bersama. Siapa nak belajar macam mana nak jadi seorang yang kaya, dalam sama tidak mengabaikan masa dia, jadi seorang yang bahagia, dia jadi seorang yang berjaya. Tulis kat situ, saya seorang jutawan. So saya nak ajar ilmu sikit pagi ni. Mudah-mudahan dia boleh memberi manfaat apa perkara yang kita boleh buat. Okay? Jadi tulis saya seorang jutawan, dan saya sumpah semua orang yang kat dalam live jadi jutawan bersama-sama, insya-Allah. Dan apa yang saya nak sampaikan hari ini ialah satu ilmu yang sangat penting untuk kita boleh amal bersama, khususnya memahami bahawa we ada banyak peluang dan juga resources yang ada pada hari ini, insya-Allah. Saya buat calculation tadi, tahun lepas saya buat calculation, saya boleh achieve dalam 20 juta je tahun ni, kan, 2020 ni. Tapi saya recalculate bila ada PKP ni, kira-kira no. Saya ingatkan merudum, tapi rupa-rupanya kira-kira jadi 50 juta. Itu on the untung tau, bukan sales lagi banyak tu, insya-Allah. So saya percaya tak ada masalah pun, as long as we can see the problem as a solution, dan kita take action on the solution. Katakan take action ni, saya ada satu cerita. Saya semalam saya dah amin, siapa yang doa, yang baca, dan tolong tekan butang share.
Untuk saya cerita-cerita yang ketiga ni, tolong tekan butang share. Siapa yang dah share, saya doakan dan saya sumpah tak ada jutawan. Siapa yang dah share ni, man dalla ala khair fabihi fabihi ajrun kamisli fa'ilih. Maka baginya pahala bagi mana orang yang buat. Kalau orang lain dapat pahala share you, orang lain buat ilmu tu, you pun dapat pahala juga. Okey, jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau dah share, tekan saya dah share. So cerita yang ketiga ni ialah cerita yang saya dah cerita semalam dalam live, iaitu berkaitan dengan saya punya pengalaman peribadi pergi satu program usahawan lah. Kan, pergi satu program ni. So motivator kat atas pentas tu kan, dia buat pengumuman, siapa kat sini nak RM50? Dia pun keluarkan benda pendek RM50. Semua kat saya nak semua nak RM50. Okey, dia kata siapa nak RM50 ni ada syarat dia. Syarat dia bawakan 80% bagi pada saya. Kan? Ada satu golongan, ada 3 golongan. Golongan pertama, bila dengar offer tu dia buat ini. Ya dak ni. Mana boleh 80% dapat RM50? Mustahil. Tak boleh, mustahil. Muskil lah. Mana mungkin boleh dapat RM50? Dia tak buat apa-apa. Dia dengar peluang tersebut, dia tahu peluang tersebut, tapi dia tak buat apa-apa. Ni golongan pertama. Golongan kedua pula, dia ambil dompet dia, ambil dia punya bag LV, ambil dia punya bag, semua dia keluarkan, cari duit, jumpa 80%. Kan dalam seminar dia jumpa tu, aku ada 80%. Aku ada cerita kat kiri kanan. Tapi dia tunjuk kat kawan kiri kanan, sedangkan speaker motivator kat atas kata datang kat atas bagi duit kat dia. Tapi tak buat apa. Dia tunjuk kat kawan kiri kanan je. Aku ada 80%, aku ada 80%. Okey. So golongan yang kedua macam tu. Dan golongan ketiga pula, lepas ada 80% tadi, tanpa berfikir, tanpa menunggu panjang, dia terus bertindak, pantas lari ke pentas bagi pada motivator tersebut, dan motivator kata, nah ambil RM50 ni. Nampak tak? Ada 3 golongan. Yang mana mungkin pagi ni saya nak bagi ilmu macam mana jadi jutawan, you dengar dah, tapi tak buat tindakan, boleh jadi macam orang nombor 2. Bila orang nombor 3 tadi yang dapat duit RM50 tadi tu yang dapat RM50, kemudian yang nombor 2 ni kata, aku pun ada 80% ni, aku pun tahu, aku pun ada ni, aku ada. Dia cerita juga orang Zaz. Kita tu bila tengok ada orang yang sukses berjaya, dapat duit banyak 2 juta ni, tiba kita kata, aku pun ada dengar lu, Ustaz Hakim ada sebut dalam live dia tu. Kan, saya nak bagi tahu, pada bulan 9 nanti adalah masa besar-besaran you bukan make money gila-gila je. Boleh jadi billionaire juga insya-Allah. Bulan 9, which is selepas habis tempoh 6 bulan daripada moratorium. Ini panjang ilmu knowledge ni. Tapi pada bulan 9 saya beritahu hint siap-siap. Waktu itu waktu yang paling bagus ni masuk dalam investment. Tentunya sebarang skandal boleh masuk lah. Cuma kadang-kadang mungkin orang tak ada cash flow lagi, tak ada cash reserve lagi. So ambil peluang lagi 6 bulan ni. Bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9. 6 bulan ni ambil peluang untuk make money gila-gilanya. Dapat duit banyak untuk dapatkan cash reserve. Kemudian pergi ke masuk bulan 9, bulan 10. That time you saya memberi prediction ni bukan berdasarkan knowledge saya saja, saya berdasarkan pandangan pada pakar-pakar kewangan, knowledge. Zaman sekarang ni recession, IMF pun dah keluarkan global recession, maknanya kegawatan ekonomi global dengan pandemik COVID-19 dan sebagainya. So agaknya nak buat, tunggu bulan 9 nanti you akan jadi orang 80% tadi. Aku dah tahu dah, tapi tak buat apa-apa. So saya beritahu, sekarang saya dah beritahu, ni bulan 4, ada lagi 6 bulan. So nak tunggu lagi, jangan buat lagi, jangan tunggu, tak payah buat apa-apa lah, dengar je lah, jangan buat apa. Saya punya ilmu ni, saya nak share ni, jangan buat apa, duduk dengar je. Boleh? Biar orang nak jadi jutawan. Kita tak payah, kita jadi elok-elok, jadi apa nama, macam penggali gunung yang tadi tu. Boleh? Investment apa? On property, sebanyaknya property, stock market, banyak lagi investment. Tapi saya tak nak cerita ilmu investment pagi ni. Kalau saya cerita ilmu investment pagi ni, dah masuk kepada fasa lain. Sebab investment mesti mulakan dengan duit lebihan. Tapi masalah duit lebihan pun tak ada ni, duit pun tak ada. So macam mana nak bagi ada duit lebihan? Kena belajar untuk buat duit dulu. Ini ilmu asas untuk jadi jutawan. You kena tahu macam mana buat duit, kan? Dan you boleh pergi melabur. Duit saya lebih sikit lah, RM50, RM1. Boleh melabur, tapi hasilnya sikit lah. So investment on the modal yang you ada. So saya nak ajar hari ni, pagi ni,
Bagaimana you boleh ada ilmu, buat duit gila-gila dalam tempoh 6 bulan ni insya-Allah, dan bila masuk ke period untuk membeli gila-gila nanti bulan 9, bulan 10, bulan 11, that time kita boleh membeli secara berjemaah. Bayangkan, masya-Allah, tabarakallah. So saya memang tengah projectionkan saya, siapa yang tengok live ni saya sumpah jadi jutawan. Dan inilah dia zaman di mana ramai jutawan-jutawan lahir. Setiap 10 tahun ada economy recession, ada correction of the market. Ekonomi dia konsep dia macam ni. Ada masa dia naik, ada masa turun. Ada masa turun jauh sampai keluar pada skrin. Turun kan. Tapi confirm lepas turun dia akan naik balik. Dia akan naik balik. InsyaAllah ini memang naik, dia akan balik sebab dia akan ada dia circle dia, memang akan naik balik. So bila naik balik, kenaikan itu akan mendapat profit kepada mereka yang membeli di harga bottom. Kan? Contohnya harga saham Pos Malaysia ni, contoh saya nak bagi faham sikit je. Pos Malaysia semua orang guna hari ni, semua orang pakai, ataupun courier service semua orang pakai, betul kan? Hantar barang, beli dalam Shopee lah sebagainya kan. Jadi sekarang ni semua pakai. Tapi harga Pos Malaysia tahun 2018 kan, RM3.60 satu unit saham. Kat market, kalau dekat bursa nak beli sebuah saham, dia kena beli minimum 100 unit. So kalau RM3.60 darab 100, maknanya minimum modal kena ada RM360 baru dapat beli saham, baru jadi pemilik Pos Malaysia. Okey kan? Itu contoh, saya bagi sikit lah untuk saham ni, untuk bagi faham. Tapi sekarang ni harga dah jatuh RM50. Mungkin dah lebih rendah lah, mungkin 40% sekarang ni. Jatuh teruk gila-gila. Bukan saham Malaysia, Pos Malaysia je. Kebanyakan saham, ratusan saham ratusan saham yang jatuh ni. If you want to go for mode of investing, ataupun nak pergi trading maknanya jual harian, ataupun investor simpan panjang sikit, melabur dengan jual beli. Kalau nak buat macam tu, inilah masa terbaik. 50% darab 100 baru RM50, baru RM50 dah beli satu unit stock. So bayangkan kalau kenaikan yang berlaku katakanlah 10% saja. Okey lah. Kalau melabur dekat dalam ASB baru ni umumkan berapa? 5% je kan. Tambah haji 3%. Even though it's not investing, tapi yelah, orang selalu anggap tu sebagai investing kan. 3%, 5%. Let's say saham 10%. Ya, 10%. Ni saham patuh syariah dekat BSKN, Bursa Saham Kuala Lumpur. Dengan 10% tadi tu, kalau you ambil sebanyak 1000 lot, maksudnya satu lot ialah RM50 kan. 1000 lot maknanya RM50,000. Betul? RM50,000 naik 10%. Dalam tempoh sebulan boleh naik 10%. So dah dapatlah RM5,000 sebulan. Oh, okey ke? Okey sangat. Okey sangat. So sekarang ni macam mana nak bagi pada investment? You kena ada ilmu dan juga kena duit lebihan. So jangan pergi lagi kalau you tak ada ilmu dan kalau tak ada duit lebihan. So pagi ni saya nak ajar macam mana you nak dapat dalam bentuk duit lebihan ni. Nak bagi ada duit, nak bagi ada cash tu. Supaya dengan ada cash ini, you boleh buat investment, you boleh selesaikan masalah you hutang ke dan sebagainya. Boleh? Perasan tak antara cerita yang saya cerita tadi tentang orang gali gunung tadi, antara rahsia dia ialah bila dia dapat duit, dia spend ke dia simpan? Dia simpan. Yang ni yang kita nak buat. Alright, boleh Jadi sekarang ni saya nak bagi tahu pada anda, ramai gila billionaire lahir zaman recession ni sebab dia buat tindakan yang bijak. Property jatuh harga, confirm jatuh harga. Orang akan start mula menjual rumah, orang start menjual tanah, orang start menjual aset-aset mereka. So bila mereka jual, orang tak nak membeli. Warren Buffett bagi tahu, when others is fear, you need to become greedy. When other is greedy, you have to fear. Bila orang lain dalam keadaan takut, kena jadi tamak. Ini pelaburnya konsep lah. Kalau orang lain sedang tamak, maka you kena takut. Sekarang orang semua takut nak membeli, duit tak ada kan, dengan COVID-19 ni, PKP nya, dengan macam mana ni saya dah susah lah kan sebagainya. So kalau keadaan macam ni berlaku berterusan, sebenarnya it's a good signal for traders. So orang akan mula menjual dengan harga di bawah pada market value. So bila you beli bawah market value, you dah untung dah, walaupun you tak jual balik aset tersebut. Ini dah masuk dalam ilmu yang advance ni. Boleh follow ke? Cuba tulis. Boleh follow ke? Sebab saya nak masuk tentang cerita bagaimana rahsia-rahsia untuk jadi seorang yang kaya. Macam mana nak buat duit banyak. Kalau boleh follow, tolong komen. Boleh follow. Dan tolong tekan butang share. Lawa rambut tak lawa ni namanya rambut pagi, tak taruh minyak duduk buat rumah. Okey, cuba komen sikit dia punya ni. Boleh follow tak saya punya ni? Sebab saya tak masuk lagi knowledge untuk macam mana nak buat duit juta-juta ni. So kalau saya dalam cerita macam mana buat duit juta-juta ni, sebab saya nak bagi tahu pada anda. Okey, hadapan saya sekarang ni sebenarnya saya tengah letakkan saya punya telefon ni atau buku-buku. Ada bukan dalam beratus buku atas meja ni yang saya dah study based on
orang yang sukses dan saya punya pengalaman setinggi dan network circle-circle saya, seminar-seminar yang saya hadir, saya nak share balik pada anda apa aktiviti, tindakan-tindakan yang perlu dibuat. Alright. So dah ready Kalau ready cakap saya dah ready. So nak komen dah ready, maka kita akan teruskan untuk memberi ilmu dan tekan butang share untuk lagi ramai orang tahu tentang ilmu ni. Alright. So apa nak kena buat sekarang? Alright. So pertamanya you kena ada ilmu untuk pandai menjual. Ini kena bagi tu siap. Ilmu pandai buat duit dengan selain pada pelaburan tu dengan duit lebihan kan. So first kali mesti kena ada ilmu pandai menjual. Habis itu ustaz, saya tak menjual lagi. Okey, kena start menjual lah. Jangan buat alasan. Jangan jadi kata bewak. Jangan buat alasan lah. Jangan jadi bangau. Jangan jadi bangau. Bangau ni macam mana? Bangau, kenapa engkau kurus? Macam aku tak kurus, ikan tak nak timbul. Ikan kenapa tak timbul? Sebab apa? Sebab rumput panjang sangat. Sebab apa rumput panjang sangat? Sebab kerbau tak makan. Sebab kerbau perut sakit. Perut sebab apa? Makan nasi basah. Dia menyalahkan orang lain. Okay, when you start to blaming others, kenapa tak berniaga? Macam mana saya nak berniaga? Saya tak ada masa. You telah bangaukan masa. Hati-hati kalau sampai ke peringkat kenapa you tak kaya-kaya lagi? Nak buat macam mana? Dah takdir. Hati-hati, you telah bangau takdir. Takdir siapa bagi? Allah bagi. You telah membangaukan Tuhan. Hati-hati. So jangan cepat untuk menyalahkan orang lain. Tak boleh lah, tak nak. So you kena ada ilmu pandai menjual. So tak pernah menjual lagi, sekarang ni masa untuk menjual. Sekarang ni masa untuk pandai untuk cari peluang. Contoh sekarang ni, semalam saya tanya dulu, ilmu untuk menjual saya bagi tahu. Tips paling mudah, you jangan jual. Ni saya mula memberitahu ni, you jangan menjual benda yang orang tak nak. Kena buat dulu assessment, kena buat selalu questionnaire, kena buat survey dulu. Ilmu pandai buat duit ni. So macam mana nak buat duit? Kena penjual benda yang orang nak. Cari produk yang terdesak, cari produk yang orang perlukan. Jadi macam mana nak tahu orang nak ke tak? Macam mana dia? Ni tips paling mahal. Kena tanya orang. Kau nak apa? Apa masalah kau? Apa yang kau ingat? Okay, saya bagi tips. Semalam siapa follow saya tak buat lagi kurma tu. Maksudnya saya dah buat dah dia punya packaging, tapi saya tak buat order lagi. Apa yang saya buat ialah, saya tanya dulu, siapa dia nak kurma ni kalau kita jual? Masya Allah, ratusan orang komen nak. So kat situ saya dapat signal, produk ni boleh pergi ni, boleh jual ni. So pagi ni saya panggil supplier datang rumah saya. Kan, nak pergi ke keluar tak boleh. Kan, supplier ni nanti bincang kat rumah je lah kot. Kan, bincang dengan supplier ni macam mana nak bagi jalan benda ni, nak bagi siap. Sebab dah ada demand. So pertamanya needs ialah mesti kena cari dulu demand. Kan, tanya orang tu nak ke tak benda ni. So jangan kita jual apa yang kita nak, apa yang kita ada. Betul bermula dengan apa yang kita ada, tapi pastikan benda yang kita ada tu orang lain nak. So macam mana nak? Dia kena pandai bertanya. So ada dua jenis manusia, satu pandai buat, satu pandai jual. Ramai orang ingat bila dia pandai buat, dia juga pandai jual. Contohnya Makcik Kiah. Contoh Makcik Kiah lah kan, popular sekarang ni. Makcik Kiah ni pandai goreng pisang. Dia pandai, memang kalau goreng pisang tu memang sedap rangup. Adanya darjah Celsius. Untuk minyak pun dia tahu dah, okey ni sesuai ni. Ini pisang ni dah bau je, okey pisang ni sesuai untuk masak ni. Dia tahu dah, power, pandai menggoreng pisang. Tapi orang yang pandai menggoreng pisang belum tentu pandai menjual pisang. Kan? Belum tentu boleh jual. Saya pernah tengok banyak orang cuba untuk jadi seorang penjual tapi gagal. Sebab apa dia gagal menjadi penjual? Sebab dia menjual dengan pembuat beza mindset dia. Siapa pernah dengar nama Fabio Capusani? Fabio Van de Gogh dengan Fabio Capusani. Dua-dua ni pelukis. Okey, Nur Aminah Idris tanya, kalau tak ramai follower tanya kak, boleh tanya dalam grup ataupun cara paling mudah. Ni saya bagi tips mahal ni. Tip mahal, siapa pagi ni memang untung. Cara paling mudah, you pergi kat grup-grup yang di mana ramai orang komen PM. Itu lubuk duit tu. Itu dia tips mahal. Maknanya produk yang tu saya nak PM, you dah buat kerja mudah. Ataupun tengok macam saya buat tadi, kan? Bila saya buat tadi, nampak tak saya buat tadi? Saya buat untuk kurma, maka you pun tahu, okey, kurma ni diperlukan oleh ramai orang. Itu contoh mudah. Faham tak? Ataupun you type je kat Facebook ke Google ke, ada tak demand pada benda yang you nak jual tu? Kalau tak ada, jangan jual. Mengarut je.
Boleh tak saya mencipta demand? Boleh, tapi you kena ada skill menjual. Makcik Kiah tadi hanya boleh menjadi seorang yang pandai buat duit kalau dia ada demand yang besar. Kalau demand tak ada, dia menjual tak jadi juga. Kan, walaupun sesedap mana dia punya goreng pisang ni. Contoh saya ada tanya pada student-student universiti, siapa suka kereta Ferrari? Boleh kata semua akan suka. Tapi ada tak seorang student universiti boleh beli kereta Ferrari tu? Tak ada. Walaupun orang suka kereta Ferrari tu, best nak kereta Ferrari, suka Ferrari, tapi dia tak boleh kemampuan untuk membeli Ferrari. Tak boleh juga. So demand ini bukan sekadar dia nak, tapi dia mampu. Faham tak? Kena cari orang yang nak dan mampu. Adakah ini sama dengan konsep mengambil kesempatan atas kemalasan? Tak. Bukan ambil kesempatan atas kemalasan. Kesempatan macam ni. Konsep dia adalah bagaimana kita bersikap genius. Bermakna orang lain dah nampak potensi kat situ, kita boleh masuk. Cuma kaedah untuk kita ni kena beretika lah. Janganlah kita buat fake product. Fake product ni masalah lah. Kena beretika. Itulah Siti Ajak lama tak lah kan. Masya Allah, Siti Ajak lama. Alright. Okay, jadi balik pada cerita Makcik Kiah tadi tu. Makcik Kiah menjual goreng pisang dekat tadika. Budak-budak tadika. Dia nak tak? Memang semua nak goreng pisang, tapi dia mampu tak beli? Tak jadi juga. So kena cari tempat yang di mana boleh yang mampu beli. Saya sihat alhamdulillah. Okey, jadi faham Dah faham. Okey, so kat sini lah kena ada demand yang betul. Kena tahu kat mana demand. So macam tadi saya nak cerita kisah kalau dia tak ada demand, you boleh create demand. Saya cerita Fabio Coppesani. Fabio Coppesani dengan cerita Van de Gogh. Van de Gogh dengan Coppesani ni, kalau compare apple to apple, mana buku saya baca semalam ni kot. Sekejap banyak buku ni, saya tak ingat buku mana saya baca. Betul. Pablo Picasso. Aku main sebut yang nama. Pablo Picasso dengan Vincent van Gogh. Okay, ini buku yang saya beli kat Indonesia. Kan? Dia tunjuklah perbezaan karya Pablo Picasso dengan Vincent van Gogh. Selepas compare apple to apple, sebelah-sebelah, ternyata karya Vincent van Gogh lebih cantik lah dibandingkan Pablo Picasso. Kata kebanyakan pengkritik seni lah, ramai katanya tu. Tapi tahu tak, Vincent van Gogh ni punyalah miskin, sampai nak kahwin pun tak boleh. Kena reject dengan orang. Kena reject dengan orang yang nak kahwin dengan dia. Dan lebih sedih lagi, dia nak pergi melaju, pergi langgar pelancur. Pelancur pun tak nak dengan dia. Sampai dia kerak telinga dia nak tunjukkan dia cinta pada pelancur. Pelancur tu berlari diri. Walaupun lukisan-lukisan dia, Vincent van Gogh tu adalah lukisan yang sangat popular, tapi tak laku. Faham tak? Jadi yang kedua, Pablo Picasso. Pablo Picasso pula, satu karyanya Dora Maar with Cat. Saya tunjuk nampak tak? Ni Dora Maar lukisan ni. Harga lukisan ni berapa ringgit? Contoh ke? Harga lukisan contoh-contoh yang itu ke. Tengok muka orang lukis ni. Minta maaf lah, saya ni bukannya pandai sangat buat lukisan, tapi saya tengok kalau jadi saya pun tak nak beli ni. Dengan muka tak sempurna je ni. Bagi saya lah, minta maaf pada pencinta seni, saya memang tak pandai. Tapi saya nak beritahu, ini contoh lukisan. Saya nak beritahu pada anda, tahu tak lukisan ni harga berapa? Kan? Harga lukisan ni ialah $50 juta. Astagfirullah. Kenapa dia boleh menjual sampai $50 juta? Saya beritahu rahsia anda. Rahsia dia pergi buat macam mana? Dia buat pameran dekat hotel. Dan siapa dia yang akan dipanggil untuk pergi pameran tu? Dia panggil pameran tersebut ialah doktor, pengusaha, artis, gubernur, orang-orang terkenal. Dan bila kat pameran tersebut, dia tanya, interview seorang-seorang. Tanya doktor, you adalah seorang yang sangat power, terkenal, terkemuka kan, dan sangat menyintai seni kan. Seni kan abstrak kan. Agak-agaknya lukisan ni agaknya berapa? Tahu tak kenapa orang tu datang? Yang artis datang sebab ada gubernur datang sebab ada artis, doktor datang sebab ada pengusaha datang sebab ada dia datang tu sebab ada masing-masing rasa keperluan datang untuk event tersebut kan, untuk menikmati seni lah. Jadi doktor ni pula bila kat belakang dia ramai kawan-kawan yang memang high profile, takkan nak sebut harga RM1. So ini lukisan ni, ini paling kurang $50 juta ni. Faham tak? So dia dah tanya review daripada orang tu, kemudian dia bagi tahu kepada seluruh dunia, ini lukisan harga $50 juta, dan ada orang beli pula lukisan tersebut untuk koleksi peribadi.
So dia boleh buat duit dengan sangat banyak kerana dia mencipta demand. Inilah kaedah marketing nama dia. Macam mana you cipta demand? You kena buat marketing. Yang ni saya nak ajar ni, macam ni buat duit banyak ni. Dia tak boleh simply buat jualan tanpa you buat survey dulu. Kan? Saya mesti kat rambut gitu tengah ni. Power betul. Kan? Okay, maksudnya macam mana nak buat tu? So kena ada ilmu menjual. Ya, ada 3 faktor kekayaan kat bumi. Pandai menjual, yang kita tengah ajar pagi ni. Pandai berjimat, nanti kita ajar ilmu lain lah, ilmu kewangan, pengurusan kewangan. Yang ketiga, pandai untuk mencipta aset ataupun passive income. Asyik ada sudah tu Ustaz. Okay. Saya ni memang gini, memang jenis terus terang. Manakala faktor langit banyak sama ada doa, ada faktor rezeki lah. Itu yang selalu saya cerita dalam live semua ni. Tapi pagi ni saya buat kelainan sikit, saya cerita faktor bumi pula lebih. Sebab ramai nak tahu macam mana nak berjualan ni kan. So saya beritahu. Okay. So dia dah ada demand. Dia dah tahu siapa yang perlukan market yang betul. Saya beritahu siap untuk belajar menjual guna 3M. M ialah market. Kedua ialah media, channel apa you nak sampaikan. Market ialah siapa je pelanggan you, kat mana mereka berkumpul, apa punya faktor demografi, apa avatar datang pula. Avatar ni karakter seorang pelanggan sebut. You kena tahu tu market ni. You tak boleh teka-teka, you kena survey. Media, channel apa you nak sampaikan dengan orang. You nak kena online ke, offline ke. Kemudian yang ketiga, message. Apa message yang you nak sampaikan, apa copywriting you, apa perkataan you. Alright. So ini kita akan ajar. InsyaAllah saya akan masukkan live saya ni kat dalam group Avengers. Dan saya akan lebih banyak live dalam Avengers untuk cerita tentang knowledge yang mahal macam ni. Beruntunglah pada ahli-ahli Avengers. Alright. Dan live saya ni macam biasa, saya akan kekalkan sehari saja. Dan lepas tu saya akan padam, saya akan masuk dalam group Avengers. Jadi siapa tak masuk Avengers lagi, rugilah, tak dapat nak belajar banyak kali. Okey, baik. So macam mana ilmu untuk belajar, ilmu untuk menjual? Okey, ramai orang buat hard selling. Sebab tu tak laku. Kan? Hard selling ni umpama macam ni. Kita jumpa kat group kan. So first tu, siapa nak beli ni, tak siapa nak layan. Siapa nak jual? Boleh tak jual? Boleh. Tak siapa nak kata salah. Tapi tak kena tepat lah cara dia, teknik dia. Seolah-olah macam ni. Kita jumpa dengan satu awek. Awek kat bus stop. Kenal lah awek ni kan. Cantik lah awek ni. Ya, kita pun pergi kat dia. Pegang tangan dia terus. Saya nak kahwin dengan awak sekarang juga. Agak-agaknya awek tu buat apa? Pak, pelontong. Saya terajam. Sekali dengan flying kick punya package kan. Itu yang berlaku pada kebanyakan kita. Terus menjual. Tak kenal, tak ambil tahu, tak tanya nama, tak sembang-sembang, tak tahu apa, terus pak ajak kahwin. Dah ajak kahwin, pegang tangan lagi. Okey, Fazlana, salam Rahmat Isa. Terima kasih tulis Fidah Kadir, link Avengers tengok kat WhatsApp saya, kat Facebook saya sebelum ni, saya ada link. Raihana Tukiman, macam mana masuk Avengers? Ada link saya sebelum ni. Pergi masuk kat tu service reminder, nanti saya akan buka lah. Dalam seterkat ni saya akan umumkan bila saya akan buka tu. InsyaAllah. Jadi sekarang ni sambung lagi. Jadi macam tu juga dengan berniaga. Kita janganlah jadi macam mamat yang tak guna tu. Maksud dia apa? Janganlah kita terus buat tindakan yang menyakitkan hati awet tu, pelanggan tu. Kan, maksudnya kenalah kenal dulu. Kena buat soft selling dulu. Kena buat ni dulu, kena ada trust dulu. Dia ada kaedah dia. No, tahu dulu, like, suka, trust, percaya. You kena pergi kepada trust ni. So untuk pergi pada trust ni, macam mana cara dia? Ni saya nak ajar ilmu mahal ni. You kena ada funnel. Ini saya selalu ajar. Funnel ni macam mana? Funnel ni macam ni. Corong. Ni buat corong. Corong ni. So yang atas sekali no. No. Balik tulisan aku. Like. Terus. Perasan tak? Makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. So bilangan orang yang no dengan bilangan orang like dengan orang trust adalah berbeza. So macam mana nak tahu, macam mana nak buat benda ni? Dia ada rule of Pareto lah. Ini dah ada advance ni. Kalau pergi kelas-kelas bisnes ni dah masuk kelas advance business ni. Tapi saya ajar free je kat live saya ni. So tahu tak? Low, no ni tahu. Orang kena tahu dulu siapa ni, you buat apa ni, apa yang nak jual ni. So macam mana nak bagi dia tidak ada
tidak ada block mindset. Tidak ada terblok, macam tak nak dekati kita. Macam mana cara dia, kan? Nak tahu tak? Nak belajar tak? Macam mana nak bagi dia ni mengizinkan kita menjual? Dia dipanggil sebagai permission marketing. Oh, ilmu mahal. Ini saya buat ni berpuluh juta macam ni je. Permission marketing. No, saya beri tulisan. Saya tulisan terbalik kan? Kan nampak pun. Okay, permission marketing. Minta izin dulu. Minta izin dia senang. Orang Melayu kat Malaysia ni ataupun kat seluruh dunia lah, lebih mudah untuk memberi apabila kita dah minta izin. Boleh tak saya duduk sebelah saya, sebelah awak? Kita akan, walaupun tak suka dia duduk sebelah kita, tak apa, silakan duduk. Berbanding kita duduk je sebelah. Nanti satu ada tempat kan, meja makan dah penuh, tinggal satu je meja makan tu, kita nak kena makan juga. So kita main duduk je tempat orang yang ada orang lain. Orang akan rasa apa hal juga. Tapi kalau boleh tak minta izin duduk, tak ada meja lain, kita akan, walaupun tak selesa pun kita akan duduk. Itu kaedah dia, permission marketing. So lama dah aku telah ni, berapa jam? Buka sejam lah. Okay. So permission marketing ni macam mana nak buat? Dia kena ada buat dua cara. Sama ada cara manual ataupun cara auto. Saya suka gunakan auto. Saya nak bagi tahu siap-siap, zaman PM WhatsApp tu boleh buat, tapi makin lama makin berlalu. Macam mana nak cakap Boleh tak buat? Boleh buat lah, tak ada masalah. Saya tak larang. Saya mazhab gunakan WhatsApp, Messenger. Itu boleh buat lagi, tak ada masalah. Cuma dia semakin berlalu. Sekarang ni zaman banyak pada auto. Auto ni macam mana nak jadi cara mudah, automatic. You kena ada platform. Wow, aku belajar ilmu advance ni. Boleh follow ke ni? Boleh follow tak ni? Nak menjual ni, nak menjual ni, tapi nak bagi orang advance. Macam nak buat promotion marketing, you kena go for educate. Educate dulu. You kena bawakan mereka kepada kolam dulu. Kolam database. Faham tak ni? Saya harap you faham lah. Macam mana? Sebelum kita pergi tangkap ikan, kena masukkan semua ikan kat laut tu masuk dalam kolam dulu. Masuk dalam kolam ni. Kan? Dia jangan pergi kat laut tu, pergi menjala kat laut tu, jadi berusaha susah sikit. Payah sikit. You kena minta izin mereka. Boleh tak saya minta izin masuk dalam saya punya kolam ni? Dalam kolam saya banyak makanan. Orang pun masuk dalam kolam tu. Ikan. Macam tu juga dengan kita nak cerita ni, nak buat duit gila-gila ni. Cara dia, bawa masuk dalam kolam kita ni. Kita mesti kena ada kolam. Kolam ini saya panggil sebagai database. Ni ilmu mahal ni. Macam mana saya, kawan-kawan saya, juta-juta orang lain buat juta-juta. Macam ni lah cara dia. Saya nak ajar ni ilmu juta-jutawan ni. Semakin faham So you jangan pergi menjual kat tempat yang bukan kolam you. Bukan kolam you, jangan menjual. Jangan jual kat sini. Jangan menjual. Jangan menjual dekat selain daripada kolam ni. Ini katalah di lautan kan. Di lautan. Kan. Minta mereka masuk dalam ni. Yang dah masuk dalam ni baru kita boleh menjual. Tapi nak menjual tu nanti dulu. Saya cerita macam mana cara nak pindahkan ikan tu masuk dalam kolam. Siapa nak tahu? Macam nak tahu? Kita suka benda yang kena bayar ke benda yang free? Soalan. Suka benda yang berbayar ke suka benda yang free? Masuk kolam aku ni kan, masuk kepala. Kita suka benda yang berbayar ke benda yang free? Kebanyakan orang suka benda yang free. Sample. Adakah landing page? Okay. Syauqi saya tanya, landing page boleh jadi. Tak semestinya landing page. Itu teknikal. Kolam dalam bentuk apa? Landing page ke? WhatsApp group ke? Facebook group ke? Telegram ke? Email ke? Apa ke? Nanti dulu. Itu dah advance tu. Nanti dia orang kerja start. Macam mana nak buat ni? So jangan risau. Saya akan ajar macam mana yang membina database ni. Saya akan ajar pada anda. Memang saya nak ajar, terutamanya pada para Avengers. You akan dapat ilmu-ilmu knowledge yang tambahan ni. Saya dah lama janji nak ajar ni. Saya akan cuba buat lah sikit-sikit dalam grup Avengers supaya belajar. Yang live ni saya akan kekalkan sehari, lepas tu saya delete, saya masuk dalam Avengers. Okay. So macam mana nak bina? Okay. You kena bagi benda umpan supaya ikan tu masuk. Umpan ni ada dua jenis. Satu yang cara faktor langit ni, you boleh gunakan cara sedekah, cara apa, minta doa, rezeki lah, mana masuk dalam kolam. Itu kaedah boleh digunakan. Yang ini sama juga.
So sekarang ni applicable pada bisnes apa? Semua jenis bisnes applicable. Semua jenis bisnes. You kena ada kolam ni. Sebab itu Asia hari ni dia boleh buat bisnes lain. Sekarang kan Asia tengah down kan? Betul tak? Perasan tak? Asia down. Sebab apa dia down? Sebab dia punya bisnes kan terganggu dengan COVID-19. Tu dia nak buat macam Lazada, Shopee. Suka hati dia je. Sebab apa? Sebab dia ada database. Dia ada kolam. Saya dah amalkan ilmu ni dah banyak tahun dah. Dah belas lah. Tak 11. Saya dalam 10 tahun lebih lah saya dah amalkan ilmu ni. Masya Allah, tabarakallah, memang berkesan. Bila you ada database kolam ni, dia macam rela untuk ditangkaplah saya, makanlah saya, gigitlah saya. Faham tak Okay, jadi nak bagi mereka masuk dalam kolam ni, you kena bagi benda yang mereka suka, umpan yang mereka nak. Umpan pula, kalau you pergi mancing ikan yang contoh you nak mancing ikan apa, setiap umpan berbeza-beza, betul tak? Saya tak pandai mancing ikan. Saya memang teringin. Siapa pandai mancing ikan, tolonglah ajak saya mancing ikan. Saya memang teringin nak mancing ikan. Cuma tak reti nak mancing ikan siapa. Siapa yang pandai mancing ikan, ajaklah saya. Saya memang suka mancing ikan. Saya suka nak belajar mancing ikan. Okay. So umpan berbeza-beza. Saya ingat lagi kalau makan saya pernah pergi candak sotong. Sotong tu ada umpan dia yang lain. Dia kena letak udang kecil, kan? Ataupun ikan kecil. Ada ikan besar tak jadi. Ataupun isi ikan. Dia lain Kalau nak dapat ikan talepia, ikan yang lain. Nak dapat ikan merah, ikan yang lain. Nak dapat ikan gelama, lain. So umpan berbeza-beza, bergantung ikan apa yang kita nak. Kita nak makan ikan apa ni? Database ni, ikan apa kita nak makan? Ikan apa ni dalam bahasa bisnes panggil sebagai customer avatar. Datang apa tu? Customer avatar ialah pelanggan ideal kita. Okay. Bagi mereka masuk dalam ni, nanti ikan nanti kan nak bagi umpan ni, kita bagi nama pun umpan kan, dan kita bagi sedikit. Aku dah guna kata umpan ni macam ni juga macam macam mengumpan orang pula. Tapi tak apalah, nak bagi faham analogi. So nak bagi dia masuk dalam ni, dalam nanti hanya yang layak saja. Maksudnya macam kisah Ferrari tadi kan, orang dekat studio universiti dia layak tak masuk iklan ni? Dia walaupun dia mahu beli Ferrari, tapi dia layak tak masuk? Dia tak layak masuk sebab dia tak mampu nak beli Ferrari. Faham tak maksud saya ni? Kena ikan ni mesti mahu dan mampu. Mahu dan mampu. Dia mahu membeli ikan dan mampu beli ikan. Mampu dan mahu. Ikan tu mahu dan mampu. Okey. So dah masuk database, kita kena ternak kolam ni. Kena jaga database ni. So umpan apa nak bagi? Umpan ini kena bagi apa yang dia suka. Dia suka apa? Suka free knowledge. Free sample. Saya ingat lagi masa mula Nescafe mula nak perkara kat Malaysia, dia packaging kan siap-siap, kecil-kecil. Dia bagi kecil. Dia hantar dengan surat khabar. Sekali saya dapat surat khabar masa duduk kat Shah Alam tu. Dia hantar surat khabar, hantar ke rumah-rumah. Saya pula ada jiran-jiran yang saya tahu rumah dia tak ada penghuni. Saya masa kecil-kecil, kita pergi ke rumah jiran tak ada penghuni tu, ambil dia punya sampel tu, kumpul. Sebab Nescafe sedap kan, Nescafe dia buat tu memang sedap. So itu kaedah sampling. You bagi umpan. Saya ini apa dia? Ini Nescafe. Tapi macam mana dia kumpul database? So ada kaedah ialah, betul kata no like trust. Dia bagi no, tahu, kenal, tu tahu. Kemudian dia bagi rasa, tu nak menjumpa rasa like. Dia kena cuba dulu. Rasa dalam, okey, saya masuk ilmu kedua. Masuk dalam kolam tadi, dia kena bagi rasa dulu. Bestnya benda ni, servis ni, produk ni. Dia dalam niaga ni ada dua jenis. Sama ada jual produk ataupun jual servis, kan? So, bestnya apa yang you offer ni, bestnya. So, ikan tadi daripada kecil menggemuk. Dan mula trust. Lepas tu anda nak pergi mancing ikan yang telah menggemuk tadi tu, apa lagi? You nak sauk ke, you nak jala ke, you nak joran ke, itu terpulang. Ia akan melekat macam magnet. Magnet rezeki. Magnet rezeki. Macam vacuum. Sedap semua lauk. Customer lauk betul aku bahasakan korang macam ikan customer ikan. Lagi faham kan. So customer yang masuk dalam database kita ni, kita jaga dia, kita gemukkan dia, kita bagi apa dia nak, bagi je. Yang paling mudah nak bagilah bagi knowledge. Dalam bahasa marketing dia panggil educate. Nampak bijak sikit kan. Sedangkan mengajar tak bagi bijak.
Educate, nampak bijak sikit. So educate your customer. Kena bagi tahu tentang customer dia. Kena bagi tahu lagi, betul. Zarina Awang kata dulu-dulu shampoo selalu buat yang tu. Memang itu konsep dia, permission marketing nama dia. Dia nak bagi kita know dulu, tahu dulu, dan kita dah pakai sikit, kita like, dan kita dah trust, baru kita membeli, baru kita ambil duit dia. Kacing. Okey, bagaimana nak bagi gemuk dengan cepat? Siapa pernah tengok cerita apa ada cerita kartun tu, dia pasal makanan je. Okey, selanjutnya ni saya tak ingat nama cerita tu, tapi makanan-makanan kat supermarket tu semua rasa gembira kalau mereka dipilih oleh customer untuk pergi ke heaven, kata dia. Sebab mereka mendengar cerita seolah-olah siapa yang dipilih oleh customer, mereka akan masuk ke syurga makanan, kata dia orang. Saya tengok nama kartun tu. Tapi dipendekkan cerita, customer kita akan melompat-lompat teruja dipilih untuk membeli produk yang kita jual sekiranya mereka mendengar ada orang lain yang telah sukses. So ini ilmu mahal ni untuk meningkatkan trust. Saya bagi baju hack terus. Maknanya tak payah pergi belajar ni kan. Ialah pergi banyakkan testimoni. Ini paling mahal. Yang paling menjual ialah cerita kejayaan, testimoni you punya produk, you punya servis sukses. Yang ini paling penting. Orang nak tahu kalau aku pakai ni ada perubahan tak, masalah aku selesai tak, apa yang aku inginkan ni dapat tak, ada. Dan untuk mengelakkan dia worries, ada money guarantee back. Tak apa, jangan risau, you beli ni tak berjaya, saya pulang balik duit. Bagusnya, saya beli lah. Yang ini dah masuk pada macam mana nak menangkap ikan. Nak guna joran ke, nak guna nak guna jaring. So cara dia nanti, dan bagaimana selepas dah sampai ke trust, orang dah percaya pada kita. Yang ini masa nak menjual ni. Masa ni menjual, you kena ada elemen menjual pula. Kan macam mana elemen menjual ni, faham tak? Elemen menjual ni, masa you nak menjual, you kena tahu dulu elemen yang dipanggil sebagai scarcity. Saya cerita ilmu-ilmu mahal ni. Scarcity ni ketakutan. Apa contoh scarcity yang kena ada? Kalau you tak beli sekarang, saya akan tutup. Kalau tak beli sekarang, harga naik. Kalau tak beli sekarang, produk habis. Ada 100 saja dia. Ini ni kena buat. Ini cara nak menjual, cara nak bagi you punya produk berjaya, sukses. Macam pernah kenal lah ayat kaedah ni kan. Macam pernah terkena je. Itu memang confirm pun, memang terkena. Siapa yang pernah membeli, biasanya orang membeli bukan sebab dia nak beli, tapi dia ada emosi nak beli. Okay, satu, scarcity. Alright. So yang kedua, offer dia. Offer yang kita nak bagi kan. Aku mengajar ni tak ada nota ni. Nota saya tulis lain, ajar lain. Based on experience lah ya. Offer yang kita nak bagi kat orang tu, offer yang kita nak bagi tu maksudnya macam kita nak bagi ke ada orang tu. Contoh, kalau ambil benda ni sekarang, satu harga sekian, kalau beli 3 murah lagi, kalau beli 5 lagi murah. Itu offer lah kan. Dia panggil value offer. Apa yang kita dah value. So bagaimana nak bagi offer tu bagus? Patah balik sikit, dia kena unik. Kalau bahasa bisnes panggil sebagai USP. Datang apa USP ni? Dia panggil unique selling proposition. Benda yang kita nak offer kepada customer kita mestilah berbeza, kena unik, kena macam wow, bestnya. Macam nak unik, dia kadang-kadang unik simple je. Macam kalau beli kat saya, sama je macam beli kat online, tapi saya bagi ada group support 3 jam. 3 jam nampak tengok kelakar 3 bulan. Group support 3 bulan. Saya boleh tanya apa soalan nak tanya. Contoh, apa lagi USP? Kalau kamu beli produk ni, money guarantee back. Contoh. Itu contoh USP jugalah. Ada orang tak buat, kita buat. Apa lagi USP? Produk ni boleh menghilangkan jeragat dalam tempoh 3 jam. 3 jam lagi. Contoh boleh? Kecil-kecil kelas kat Indonesia. Orang ini dah panggil ilmu bisnes ni, tapi inilah dia orang tak tahu nak buat bisnes. Sebab selalu orang pergi menjual dekat komen-komen tu, PM. Okey, so rahsia dia lah membina kolam. Ini saya sebut tadi, saya sampai atas kepala lah kolam tadi ni. Bina dah you punya ini ilmu mahal macam tu. Bina you punya tribe, punya group sendiri. Bina orang trust pada you.
Ini bahasa lain ni kena ada personal branding. You nak orang kenali sebagai apa? Saya nak orang kenal saya sebagai Avengers, orang yang menyelamatkan manusia, membela nasib muslim di seluruh dunia. Saya nak selamatkan orang susah kat seluruh dunia. Nak selamatkan tu antara faktor utama mereka perlu diselamatkan dengan kewangan. So saya kena cari orang yang nak tolong mereka. Tapi ramai orang tak jadi Avengers lagi. Saya kena transformkan anda semua jadi jutawan supaya anda semua boleh tolong selamatkan mereka. Itu Avengers tu, saya punya misi. Saya nak anda jadi kaya ni sebab anda sedekah ke orang. Itu penting tu, sedekah orang susah. Itu saya punya matlamat lah. Saya kata selama ni orang kata mainlah sedekah, orang ajar tentang kelebihan akhirat. Itu ramai dah orang dah buat. Tapi tak ramai ajar macam mana nak jadi kaya supaya boleh selepas sedekah. Antara elemen yang kena ada ialah kena elemen bisnes. Dan elemen bisnes yang bagus ni ialah elemen untuk menjual. Dan cara menjual paling bagus ialah soft selling, dengan promotion marketing dan sebagainya. Faham tak? Jadi sekarang ni saya nak bagi tahu pada anda, bukan senang tau nak dapat ilmu ni. Kadang-kadang you pergi bisnes ni kelas ataupun seminar sebagainya, you ajar untuk jadi kaya, untuk beli rumah besar, kan? Apa nak pergi umrah, nampak macam bagus soleh, tapi lepas pergi umrah tu nak buat apa tak tahu. Tak tahu nak buat apa dah. Kan? Lepas tu apa lagi? Niat dia. Saya niat nak jadi kaya ni sebab nak nak beli kereta yang bagus, kan? Nak bayar hutang. Semua bagus, cuma dia lebih kepada personal. So saya nak bagi tahu pada anda, antara benda yang kita boleh buat lebih ialah kita target dengan duit untung kita dapat ialah kita nak jadi kaya untuk kita sedekah dan zakat lebih banyak pada orang. Saya selalu bagi tahu pada semua orang ada fasa-fasa kekayaan. Pertama, berjaya buat sales juta. Ini saya nak ajar ni. Cara-cara nak buat sales juta. Ilmu mahal ni, ilmu database. You kena database apa nanti saya ajar macam nak buat cara automatic. Kejap lagi ingatkan saya cara gunakan kaedah optimization ataupun bahasa yang selalu saya pakai ialah opt-in. Okay. Alright, saya bagi balik aku cerita pasal sales juta dan untung sejuta. Okay, mula buat sales juta, kemudian dapat untung sejuta. Sebab ada orang ingat buat sales juta dia power dah, sebenarnya tak, ada commissionnya kan. So kena ada untung sejuta, kemudian you boleh mampu simpan sejuta, kemudian you boleh buat pelaburan sejuta, kemudian you boleh buat sedekah sejuta, kemudian bantu sejuta orang, dan kemudian lahirkan sejuta orang. Saya sekarang kat misi nak lahirkan sejuta orang. Alhamdulillah 6 fasa pertama saya dah berjaya buat, alhamdulillah, dengan izin Allah Taala. Cuma nak masuk fasa yang ketujuh ni susah juga. Tapi saya percaya boleh. Saya nak lahirkan sejuta jutawan. Dan saya sumpah anda semua jadi jutawan. InsyaAllah anda boleh jadi jutawan dengan ilmu yang betul, dengan mentor yang betul, dengan coaching yang betul, dengan ilmu, dengan kaedah yang. Sebab tu kita masuk Avengers. Dalam Avengers tu ilmu-ilmu semua ada. InsyaAllah. Sebab saya tak ambil satu sen pun. Sebab tu saya masuk Avengers ni memang ada syarat dia. You kena sedekah. Dengan duit sedekah tu, saya tak ambil satu sen pun. Semua bagi pada tujuan sedekah tersebut. Kan? Kita dah berjaya buat tahfiz lah, kita boleh buat kita dah berjaya buat masjid lah, kita dah berjaya buat telaga lah, reban ayam lah, macam-macam kita berjaya buat lah dengan Avengers ni. So saya nak lahirkan ramai grup ni, biar kita berkhawah, bersahabat ni, bukan ada intention against something. Tanya dalam grup tu, saya tak nak jual apa-apa pun. Saya bayar ilmu je. Kita nak binakan teams, yang mana team ini lah boleh bantu selamatkan manusia seluruh dunia, insyaAllah. Kan? Kita team sama-sama lah. Alright. So sekarang ni orang tak tahu ilmu menjual, macam dapat RM1 juta. Macam saya sebut ni, dengan PKP ni kita dah dapat idea nak dapat 50 juta. Sekarang ni itu tak masuk bisnes saya sedia ada tau. Ini bisnes baru. Bisnes sedia ada tambah 50 juta. Bisnes sedia ada lagi banyak. So nak kata benda ni boleh buat sama-sama, insyaAllah. Alright. So ilmu-ilmu ni yang kita nak share, salah satu coaching, sharing. So saya pun masih belajar lagi. Banyak guru-guru saya sedang aktif mengajar di Facebook ni kan. Saya belajar dengan orang, tapi saya kata siap belajar dengan, pertama you ada circle, guru you, circle you, kawan-kawan you. Yang kedua you kena ada baca banyak buku. Tiga, kena baik join seminar. So seminar susah lagi online sekarang ni. Buku, baca buku saya tu. Ni contoh lah, ada ratusan buku depan saya ni. Yang ni aku kata rezeki. Banyak nak ambil berat-berat semua buku ni. So baca buku ni dapat idea tau. Idea, knowledge dengan experience menjadi idea. Macam nak join Avengers, pergi ke Facebook saya, ada kat sebelum-sebelum ni ada saya bagi tahu dia punya kaedah lah. Alright. Okay, so sekarang ni saya nak bagi tahu pada anda semua kaedah opt-in. Inilah satu ilmu pagi ni kan banyak cerita kan berasap kepala kan. Sebenarnya nak pergi kelas-kelas yang macam ni, you kena spend masa berjam-jam, berhari-hari kena bayar. Tak percaya tanya pada ramai orang. Memang kena knowledge ni, alhamdulillah,
hasil daripada saya pergi belajar dengan guru-guru saya jugalah, yang seminar-seminar, buku-buku, seka-seka ni sama kat saya dulu tak tahu ilmu ni juga. Tapi bila saya dah join dengan mereka, belajar dengan mereka, saya ajar balik pada orang, anda tak perlu bayar apa-apa pun. Anda tak perlu pergi kelas tertentu. Anda tak perlu nak spend travel kan. Untung kan? Untung sangat-sangat, besar sangat. Saya dah baca ratusan buku ni. Serius saya baca ratusan buku kan. Pagi tadi saya habis baca dah dua buku saya baca pagi tadi. Laju saya baca. Saya terus share apa yang saya baca, saya share terus pada anda supaya anda boleh faham bahawa ada cara mudah untuk belajar ilmu. Ya, salah satu contohnya macam kita pergi seminar online ni lah, kelas-kelasnya ni, Facebook Live ni. Okay, so opt-in ni, ini kaedah orang buat jualan menggunakan kaedah automatik. So anda memberikan macam mana nak masukkan database ni. Okay, apa masuk database? Database ni mesti kan ada nama dia siapa, dia punya email dia, ataupun dia punya nombor telefon. Yang ini penting. Bila ada nama email database, dia kena ada orang yang auto follow up. Database ni akan mati. Kan tadi kita dah bagi umpan kan, umpan masuk. Dalam ni kita tak bagi makanan, matikan ni. Database kita akan mati bila you tak jaga tau, you tak bagi makanan kat sini. So you kena banyak bagi makanan, kena banyak educate, kena banyak bagi you punya sampel, ilmu dan sebagainya. Offer-offer menarik kat ni. Biar mereka rasa, oh aku ni ikan yang special. Faham tak? Yang the best part, ikan ni bukan satu je, dia ada banyak tempat. Kat sini ada, kat sini ada, ni ada banyak kolam kan? Alright. So alhamdulillah. So dalam ikan tu, kaedah opt ini, alright, you mintakan database tu. Cara paling mudah nak buat ialah you bagi freemium. Freemium ni apa? Freemium ni apa-apa saja benda yang you bagi. Perasan tak? Pergi ke Petronas, isi minyak Shell ke? Saya suka Petronas sebab Petronas adalah syarikat minyak negara kita. Sokong Petronas. Saya pun lepasan universiti Teknologi Petronas sebelum ni kan. Alright, so Petronas tiba-tiba dia bagi satu rebut peluang menang kereta kan, motor kan. Kita pun bestnya boleh menang motor, kereta. Apa kita buat? Ingat tak apa kita buat? Kita ambil dia punya flyers tu, kita isi nama kita, IC kita, nombor telefon kita, alamat rumah kita. Ingat tak kita buat benda tu? Ingat tak kita buat benda tu? Kita buat, ambil lah, isilah dengan penuh semangat ni. Lepas tu kita letak dalam orang, dalam peti. Tapi tak pernah menang pun. Tapi apa yang orang tu dapat? Orang tu dapat database kita. Ini yang paling mahal sebenarnya. Dia tak macam dalam kolam. Dia buat apa dengan database kita tu? Dia buat kajian demografi, avatar dia, siapa yang membeli kat dia, duduk kat mana orang-orang ni. So dia buat kajian tersebut. Dia pun buat kempen iklan menggunakan umpan yang betul kepada demografi yang betul, kepada mereka yang masukkan borang dalam tu. Sebab mana mungkin orang yang tak isi minyak tu isi borang kat situ? Tak mungkin. Sebab orang yang isi minyak, isi borang tu mesti lalu kat Petronas, mesti buat kerja kat Petronas, ataupun isi minyak ke beli barang ke, baru dia buat. Faham sangat ni? Faham kan? Contoh, pernah tak nak dapatkan e-book? E-book kena bagikan email, nama, free kan? Itulah kaedah opt-in. Lepas opt-in, optimization input. Lepas dah masukkan kita punya input nama, email, nombor telefon, database kita ni, ingat jangan jadi orang 80%. Buat ni, buat. Tak pernah menang. Tahniah lah, save sikit, saya pun tak pernah menang lah. Masa dulu tak tahu ilmu ni, kita main tulis lah. Depan saya dah sangat menghargai database saya lah kan. Apa tadi? Lepas tu kena bagi masuk, saya nak cadangkan gunakan email marketing. Macam mana lah Ustaz? Alamak, Evan yang datang pula ni. Just believe in the process belajar ilmu ni. Okay, belajar ni. Ya, email ini boleh gunakan manual, tapi sebaiknya menggunakan kaedah automation. Ada banyak email provider kat Malaysia ni. Mailchimp, GetResponse, Autoresponder, GearResponsive, macam-macam lah you can explore. Saya guna GetResponse. Apa saya buat dengan email ni? Guys, database guys, bagi makan setiap hari, bagi dia email, bagi dia knowledge, bagi dia seronok dengan kita. Janita Harun, sebenarnya ada yang menang saya tak tahu siapa yang menang tu.
Saya tak kata mereka sengaja nak ambilkan database, tapi itu niat lain dia. Itu confirm niat lain dia untuk database. Tapi untuk menang tu memang ada menang kot. Wallahu a'lam. Saya tak tahu siapa yang menang, tapi memang ada menang. Cuma kita tak pernah menang. Alright. So, jangan salah faham Jangan salah faham kan kata ini Pradon semua tipu. Tak. Memang dia yang menang. Kita pun buat Pradon juga, tapi kita bagilah hadiah tu pada pemenang. Cuma kebanyakan pemenang tak tahu dia menang. You know what I mean Alright. Selepas nak masuk opt-in ni, dapat nama email, kita dah buat sequence of email. Ini ilmu mahal ni. Nak belajar tentang ilmu mahal ni, tentang email ni, kena bayar beratus-ratus ringgit, bahkan beribu-ratus dolar. Memang sangat banyak guru saya belajar untuk buat email marketing saja. So, buat posting sequence. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ke-6, hari ke-7. 7 sequence. Setiap hari tu dah ada posting dia. Bila dia masuk, kita tak tahu bila dia masuk, tengah malam, pagi. Pagi tadi dalam grup saya, ada grup tu dia bincang 3-4 pagi bincang. Saya dah habis kena mesyuarat ni. Kan? Alright, jadi dia boleh subscribe anytime email tersebut. Sama juga. Lepas tu kita akan bagi offer dan kita buat closing dan follow up dan report. Panjang ni email ni, saya lain kali lah ajar, tapi point ni lah guna email marketing sequence. Ia akan membuat ada front end sell, jual sikit ilmu yang ataupun benda apa nak jual tapi yang harganya rendah, bagi dia cuba dulu, know like trust, bermain balik semua peranan dia. Lepas tu dia akan mengembang dengan baik lah database tu. Sebab dia tak pergi buat kerja buat sekali je, tapi jual berkali-kali. Okay, saya kena habiskan, saya lupa saya kena ada mesyuarat lain pukul 9, dah pukul 9 lebih dah rupanya. Okey, ada soalan tak? Saya nak habiskan mesyuarat saya ni. Mesyuarat saya punya ni. Sell funnel tadi, kalau you faham sell funnel, Masya Allah, best sangat. How we can make millions dengan mudah, sebab you faham kat mana you punya target. Macam mana dapatkan seorang customer, kena berapa banyak leads. Nak banyak lead, kena berapa banyak engagement. Nak banyak engagement, kena berapa banyak reach. Nak banyak reach, kena berapa banyak impression. Best lah, best. Kalau you tahu ilmu apa yang saya nak ajar ni, so amazing. Alright, saya jarang ajar ilmu ni. Saya cerita banyak ilmu langit. Sebelum saya cerita ajar ilmu bumi ni, jadi macam ni lah. Saya punya nota ni bukan nota ni, nota semua tak ada kaitan dengan apa saya cakap ni. Apa yang saya dalam kepala saya je, saya ajar ni. Okay, ada semua soalan? Tak ada Okay, tak ada. Mudah-mudahan kita boleh berjumpa lagi. Jangan lupa tekan butang share. Saya beritahu siap-siap ilmu ni akan dikekalkan sehari insya-Allah dalam live saya ni. Kerana saya akan matikan, padamkan, saya sambung dalam Avengers pula. Okay, terima kasih semua. Mudah-mudahan jumpa lagi di masa akan datang. Semoga Allah Ta'ala memberi. Ustaz, macam mana nak minat baca buku? Okey, jadi taharan macam mana nak baca buku Al Quran? Caranya baca dulu buku yang you suka. Tun Mahathir bagi tahu, baca novel pun tak apa, asalkan membina habit baca. Bila dah ada habit baca tu, betul pelan-pelan baca buku-buku yang ringan sikit. Kemudian baru baca buku-buku yang you rasa nak baca. Yang penting kena baca. So, kena ada habit membaca tu. So, boleh mulakan novel pun tak apa. Kan? Saya dulu baca komik tu. Lepas suka baca komik, baru start baca buku-buku ini. Faham tak? Asalkan suka membaca buku. Okey, itu saja wallahu a'lam. Aku lihat lihaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih semua.